bahawa Dewan Negeri Selangor yang ke-14 hendaklah dibubarkan pada 23 hari bulan Jun tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam kita Selangor, salam Malaysia Madani. Yang berhormat Speaker Dewan Negeri Selangor, Tuan Eng Swee Lim. Yang berhormat Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor serta ex officio Kerajaan Negeri Selangor. Yang berhormat ahli-ahli Esko Kerajaan Negeri Selangor yang turut bersama-sama dengan kita adalah pegawai-pegawai daerah yang dipertua Datuk Bandar, Majlis Tempatan ataupun pihak berkuasa tempatan, ketua-ketua jabatan peringkat negeri dan persekutuan, wakil-wakil dan juga CEO anak-anak syarikat kerajaan negeri dan juga rakan-rakan media yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah, hari ini 19 Jun 2023 adalah genap 5 tahun pentadbiran Kerajaan Pakatan Harapan Negeri Selangor serta ulang tahun kelima sejak saya diberikan amanah sebagai Datuk Menteri Besar Negeri Selangor, iaitu pada 19 Jun 2018. Sejak detik itu, kita di Selangor, iaitu pimpinan negeri dan rakyat serta penjawat-penjawat awam telah melalui jalan yang berliku penuh dengan cabaran hebat yang belum pernah dilalui oleh mana-mana pentadbiran sebelum ini. Namun saya amat kagum dengan semangat kekitaan dan perpaduan dan kecekalan yang ditampilkan oleh setiap daripada hampir 7 juta warga dan rakyat negeri Selangor, dan semangat itu membolehkan kita bangkit bersama-sama menentang dan berdepan dengan rintangan dan cabaran-cabaran itu. Selangor menjadi negeri barisan hadapan sejak sekian lama dan menjadi kunci kepada kejayaan perubahan di peringkat Persekutuan Putrajaya pada 19 Mei ataupun pada 9 Mei 2023. Detik itu pada tarikh November 2022. Pada detik itu sehingga ke tahun lalu, pelbagai cabaran yang telah kita lalui bersama dengan baik krisis kesihatan apabila ditimpa dengan pandemik COVID-19, ketidakstabilan pentadbiran persekutuan akibat tindakan tidak bertanggungjawab oleh sekumpulan yang rakus dan gelojoh, serta cabaran ekonomi yang disebabkan inflasi yang melanda hampir seluruh dunia. Saya sebutkan bahawa kita berdepan dengan multiple crisis ataupun krisis bertimpa yang kita telah hadapi, termasuk dengan ujian banjir pada tahun 2021. Alhamdulillah, dengan semangat kita Selangor, kita berjaya bangkit dan membuktikan bahawa pentadbiran adalah pentadbiran yang teruji, tahan uji dan terbukti berjaya membela rakyat. Apabila saya menyantuni rakyat, saya yakin Selangor berada di landasan yang tepat dan jauh lebih baik dan semakin maju berbanding dengan tempoh pentadbiran sebelum 2018. Saudara, tuan-tuan, rakan-rakan media dan tuan-tuan saya kasih sekalian, Khamis 15 Jun 2023 menggalas tanggungjawab sebagai Datuk Menteri Besar Negeri Selangor selaras dengan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Selangor tahun 1959 yang dibaca bersama-sama dengan Undang-Undang Tubuh yang dibaca dengan perkara-perkara yang tertakluk di dalam Undang Tubuh juga. Saya telah memohon menghadap Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, Sultan Sarafuddin Idris Shah Al-Haj Imi Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj bagi tujuan memohon perkenan tuanku supaya Dewan Negeri Selangor yang ke-14 dapat dibubarkan pada 23 Jun 2023, iaitu hari Jumaat nanti. Hari ini 19 Jun 2023 merupakan genap 5 tahun sejak pentadbiran kerajaan negeri ditubuhkan serta ulang tahun kelima saya diberikan amanah sebagai Datuk Menteri Besar Negeri Selangor. Pada jam 10 pagi tadi, Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor telah memberi perkenan dan menentangani proklamasi pembubaran Dewan Negeri Selangor ke-14 yang akan berkuat kuasa pada hari Jumaat 23 Jun 2023 selaras dalam peruntukan dalam Fasal 2 bahagian kedua Undang-Undang Tubuh Kerajaan Selangor 1959. Ini akan membolehkan Speaker Dewan Negeri Selangor untuk memaklumkan secara rasmi kepada Suruhanjaya Pilihan Raya dan kemudiannya memberi ruang kepada pilihan raya di negeri Selangor. Ini adalah sebahagian daripada adat istiadat, konvensyen dan proses yang lazimnya dilaksanakan di pihak kerajaan negeri dengan panduan daripada Istana Selangor dan sangat diberikan perhatian
oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Selangor. Alexis de Tocqueville pernah mengungkapkan dalam Democracy in America bahawa ini adalah habits of the heart sebagai tonggak kepada institusi dan proses demokrasi. Kita mempunyai undang-undang, adat istiadat ataupun convention yang harus kita tepati. Makanya bagi saya tidak wajar mana-mana pihak mendahului Duli Yang Maha Mulia Tuanku dalam mengumumkan tarikh pembubaran Dewan Negeri Selangor yang saya kira bertentangan dengan konvensyen, adat istiadat dan lebih-lebih lagi adab masyarakat Melayu dengan Duli Yang Maha Mulia Tuanku. Saya menjunjung kasih atas titah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Sarafuddin Idris Shah Ibn Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj agar calon-calon dalam pilihan raya negeri Selangor nanti tidak memainkan isu-isu yang berkaitan dengan agama, perkauman dan perkara sensitif yang boleh merosakkan keharmonian dan perpaduan yang telah lama dibina di kalangan rakyat negeri Selangor. Dalam kenyataan ataupun titah yang telah dikeluarkan oleh istana sebentar tadi juga, Duli Yang Maha Mulia Tuanku telah menitah maklum bahawa baginda akan berangkat menunaikan fardu haji pada hari esok 20 Jun 2023. Patih mewakili seluruh dan sekalian pentadbiran dan juga pengurusan kerajaan negeri Selangor serta rakyat negeri Selangor ingin mendoakan agar Duli Yang Maha Mulia Tuanku dianugerah haji yang mabrur, dipermudah segala urusan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala terus menganugerahkan Duli Yang Maha Mulia Tuanku dan Duli Yang Maha Mulia Permaisuri keafiatan, keberkatan dan kesejahteraan. Terima kasih. Okey. Terima kasih diucapkan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri atas ucapan sebentar tadi. Majlis seterusnya memberi peluang kepada rakan-rakan media untuk bertanyakan soalan dan dimohon kepada rakan-rakan media untuk memperkenalkan diri dan daripada agensi mana sebelum bertanyakan soalan. Azan dulu. Lepas tu lepas azan tersembayang dulu lepas tu bertanya soalan. Dimohon kepada rakan-rakan media untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu dan daripada agensi mana sebelum bertanyakan soalan. Dipersilakan. Silakan soalan. Assalamualaikum. Ya. Saya Atir dari Utusan Malaysia. Ya. Okey, Datuk Sri, mungkin Datuk Sri boleh memperjelaskan tentang kedudukan kerajaan negeri mungkin selepas DUN dibubarkan ataupun pembubaran DUN berkuat kuasa. Mungkin Datuk Sri kekal sebagai Menteri Besar di Selangor untuk tempoh sehingga pilihan raya diadakan dan juga status exco selepas tu. Sebagaimana yang ada dalam Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri dan konvensyen yang kita laksanakan sebelum-sebelum ini, Menteri Besar dan Barisan Exco akan bertugas selaku caretaker government. Dan sudah pasti kita telah membentangkan di dalam Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, dua Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri yang lalu, bahawa ada beberapa butiran-butiran yang boleh dilaksanakan selaku caretaker government dan perkara yang tidak wajar dilakukan dan bertentangan dengan perlembagaan ataupun convention ketika sebagai caretaker government. Pelaksanaan dasar-dasar baru ataupun pengumuman pembentukan dasar baru itu saya rasa tidak dapat dibuat. Namun pelaksanaan atas dasar sedia ada untuk urusan pentadbiran dan program-program masih boleh dijalankan selaku caretaker government. Ini convention yang dilazimi sebelum ini dan kita akan laksanakan. Okey, soalan lain? Datuk Sri, yang sama juga. Okay, berkenaan dengan mesyuarat MMKN yang baru-baru ni Datuk Sri maklumkan, setakat ni dah selesai ke semua kertas kerja yang dibentangkan dan mungkin ada apa projek yang ataupun yang tertangguh sebelum pilihan raya ni ada ke Datuk Sri? Baik, mesyuarat MMKN yang baru 2 hari ataupun selama 2 hari sampai 48 jam kita berkumpul adalah untuk memastikan tidak ada sebarang sekatan ataupun penangguhan-penangguhan yang perlu kepada beberapa kelulusan-kelulusan penting kerajaan negeri, hal-hal berkaitan dengan kelulusan tanah terutamanya dan beberapa kertas-kertas kerajaan. Ini secara langsung akan mempermudahkan pentadbiran di peringkat negeri untuk melaksanakan langkah-langkah seterusnya kerana penangguhan-penangguhan tersebut akan menyebabkan kutipan hasil sedikit terjejas sebagaimana pengalaman kita pada tahun 2018. Jadi kalau ada penangguhan dekat 2 bulan dengan kertas-kertas tertangguh yang sekian sebanyak itu, kemungkinan ia akan memberi kesan kepada keputusan dan pelaksanaan keputusan-keputusan yang dibuat. Alhamdulillah semuanya telah selesai. Kita bincang lebih 450 kertas dan kertas-kertas itu sebahagiannya adalah kertas-kertas tertangguh
Dan insya-Allah Rabu nanti kita ada satu kali lagi MMKN untuk memastikan semua urusan-urusan perlu dapat kita putuskan dan penting dapat kita muktamadkan. Okay? Right? Oh, yes, please. Congratulations on your 5th anniversary and the team as well. Thank you. I just I wanted to bring your attention back to an interview you did about a week ago with regards to the fact that you need another 5 years to make sure that what you have envisioned is workable. I was wondering if you could just give us a sort of an idea of what you think might be going ahead, bearing in mind that during your 5 years as well, you've had some unhappiness, especially with environmentalists. Maybe you could just clarify on how you want to plan your development of Selangor vis-a-vis environmental issues and concerns. Thank you. Of course, Selangor Plan 1 is a core as a base of our planning for the future of Selangor. There's a dedicated plan for the whole Selangor from Sabak Bernam to Kuala Langat or to Sepang. And in the rancangan Selangor pertama or Selangor Plan 1, we got 3 or 4 pillars, the economics of growth, the distribution and social distributions, and environment issue about the sustainability, and of course, good governance and smart governance. And the economic growth is one of the pillars. And a few days back, I already mentioned about the quality of jobs and the high income jobs, and to increase the public transportation and the mobility of people in Selangor. There's a 3 items that I think will become major of our offer to the publics during the Pilihan Raya Negeri in future. Regarding the environment issues, that's maybe a few issue highlighted, but at least the state government respond and dialogue and make bold decisions. For example, de-gazetting or re-gazetting against the Hutan Simpan Kuala Langat Utara. Now the Kuala Langat Utara is already there, but the balance that we already de-gazette, now we re-gazette again as Hutan Simpan Tanjung 12. And that's show the credibility of the states, our undermine the administration, just not to respond to the public, but to stand with our principle and the good governance and the rule of law. I hope BFM can give kick lah for it. Thank you. Next. Other questions? Yes. Just want to ask, how important is this how challenging is this election compared to the last election in 2018, where you all almost swept all the seats? In terms of Pakatan Harapan, it's much better than 2008. And I think we have a very good chance if compared with 2013. But the situation that's maybe different compared with 2018. But with the lineup I had, and then we proposed letter, but in the same time with the our performance under 5 years, we are facing multiple crises at one time, and show to the public how we stand together and how we move and rise together with the peoples of Selangor. And I think we are very confident to retain minimum 2/3 majority for the next Pilihan Raya Negeri. Follow up. Perikatan said they are targeting 33 to 34 seats. Yeah. Well, what are your thoughts on this? Every election, people always say that they will get the majority. But finally, people have the last result or the last cast to decide the government. So we are confident with our performance. We are confident with our machinery and our strategy too. By next few days, that next 2-3 days, I will discuss thoroughly what the best approach for the next PRN with our Pakatan Harapan and also the gabungan of perpaduan for the next PRN. So let it be, we will face it, but we are confident with our data, we are confident with our analysis and with our performance for the past 15 years at the state government of Selangor. Hello. Yeah. Hello, Sharin Aizat from Malay Mail. Yeah. So last week it was reported that PH and BN has completed like 90% of seat talks. So
is there any talks ongoing with MUDA when it comes to like state elections, seat allocations? The MUDA will decide by the PH. The MUDA will decide of the PH with the understanding that the PH is a partner in the PRU 15. So MUDA will be talking with PH in terms of seat allocations. Yeah, that's the understanding that we make in the keadilan meeting at least. I don't know what in the PH meeting because I'm not in the PH meeting or the presidential council of PH. Assalamualaikum Datuk Seri, saya hadir dari Bernama. Ya. Boleh kami tahu perancangan Speaker Dewan Negeri nak maklumkan kepada secara rasmi kepada SPR pembubaran DUN? Jumaat nanti speaker akan memaklumkan sesuai dengan titah Duli Yang Maha Tuanku. Ya, Tuanku dah minta Jumaat, dah setuju Jumaat, speaker nak hantar hari Rabu. Tak boleh lah. Baru tadi pesan, jangan langgar adab. Speaker ni walaupun dia Cina tapi dia Jawa. Jadi ada istiadat Melayu dia. Dia ada Toto Kromo dia panggil. Okey? Datuk Seri, berkenaan dengan mungkin lepas perkara ini katakanlah berlaku perubahan kerajaan, mungkin Datuk Seri boleh state berapa banyak reserve yang kerajaan tinggalkan, adakah beban yang akan ditinggalkan boleh mengganggu kerajaan pada akan datang? So far kita sangat positif dan sangat yakin insya-Allah kita kekal minimum two-third majority. So kita teruskan dulu, jangan cerita kalah, kita kena menang. Nak bertanding cerita kalah ni tak boleh. Kita kena bertanding dan tengok situasi dan sebagainya, tapi kita kena hormati kuasa rakyat. Dan saya yakin pentadbiran ini sentiasa menitik beratkan good governance ataupun pentadbiran yang baik dalam pengurusan kerajaan di semua peringkat. Jadi apa-apa perkara tidak ada nak dirahsiakan atau disembunyikan. Apa-apa isu hampir semuanya kita jawab secara berdepan ataupun secara langsung, tanpa cuba untuk menutup ataupun cuba untuk memasukkan di bawah kapet atau mengeluarkannya melalui pintu belakang. Datuk Seri, Datuk Seri sini. Ya. Syafa daripada Bernama. Yap. Bila Datuk Seri cakap ada a good chance on a better chance for PH to retain the seat, is it because the collaboration with PN or ada? First, otherwise, based on our performance berdasarkan daripada prestasi kita. Kedua, dengan kekukuhan Pakatan Harapan di Negeri Selangor yang saya rasa dari tempoh 5 tahun ni tidak ada sebarang isu-isu pertempuran dalaman yang sangat tajam di dalam Pakatan Harapan Selangor. Dan yang ketiga, sudah pasti kita kalau strategi betul dengan rakan-rakan gabungan, kita boleh mencipta kejayaan yang lebih besar daripada two-third majority. Malahan tidak mustahil mengulangi prestasi 2018 dengan kemenangan lebih daripada 50 seat. Soalan? Last soalan dia saya, Datuk Seri, berkenaan dengan isu di kampung Seri Makmur, 1,719 hektar tanah. Apa status dia sebenarnya, Datuk Seri? Statusnya kita telah melaksanakan beberapa perbincangan sejak tahun 2022, 2023 dan sebagainya. Namun tanah itu kita perlu untuk pembinaan horas. Horas itu adalah untuk kolam tadahan air bagi memastikan kita mempunyai bekalan air mentah yang cukup. As now kita ada bekalan sampai 6 bulan, 4 hingga 6 bulan. Tapi dengan horas 6,000 nanti yang kita akan bina itu, maafkan saya, horas 3,000 yang kita akan bina nanti, kita akan mempunyai lebih MLD. Dan pengalaman kita dengan horas ni apa? Dia juga akan dapat membantu kita mencairkan dan melarutkan sebarang pencemaran di dalam air. Dan dengan projek sejam yang akan siap pada bulan Oktober nanti, saya sangat yakin bahawa projek itu sangat diperlukan untuk Negeri Selangor. Tentang peneroka-peneroka itu kebanyakannya mungkin dalam sejarahnya pernah dapat LPS ataupun pendudukan sementara ataupun yang dipanggil sebagai apa? TOL, dipanggil sebagai TOL. Tapi proses hartanah ataupun kanun tanah negara menetapkan TOL ni tempoh sementara dan ada keperluan yang lebih mendesak dan lebih-lebih lagi ini untuk kepentingan dan keperluan awam. Namun dalam tempoh 3, 4 tahun, 2 tahun perbincangan, kita KHSB sendiri sebagai pemegang tanah
telah memberi ruang kepada mereka untuk teruskan. Tapi bila kita perlu melaksanakan projek, kita akan laksanakan. Projek belum nak laksana pun, tapi ada orang yang nak mendapatkan political score. Saya yakin benda ni berulang-ulang. Kalau ikut sejarah, sejak daripada zaman Tan Sri Khalid, zaman Azmin, isu yang sama di tempat yang sama dibangkitkan. Masa tu Esko PAS mempertahankanlah dasar untuk kita buat horas. Cuma sekarang dia agaknya dia lupa. Dia ada selektif yang lupa. Datuk Sri, ada tawaran ke kepada peneroka ataupun pekebun di sana, Datuk Sri? Saya tak pasti detail perbincangan, nanti saya akan dapatkan sebab strategi politik dan juga beberapa agensi melaksanakan pertemuan. Kita tidaklah kejam menghalau begitu. Yang kita cakap bukan kita nak korek pun. Sekarang ni dia cuma cakap kita bagi notis bahawa proses-proses tertentu kita akan laksanakan. Dan government kena laksanakan untuk kepentingan rakyat dan masyarakat yang besar. Sudah pasti kita akan cuba ni, dan tetapi pendudukan mereka selama bertahun-tahun pun kena fair. Tidak ada sebarang tol, tidak ada sebarang bayaran, mungkin hanya sebentar, beberapa tahun saja, dan mereka mengambil hasil daripada situ. Itu kerajaan negeri tak akan cas apa-apa pun. Itu satu perkara yang kena fair kepada government, sebab ia ada unsur-unsur kepentingan awam. Datuk Sri, Suzalina Bitarian. Datuk Sri, sebelum ni ada kata 2-3 kursi lagi yang tak tak diputuskan melalui antara PH dengan BN kan. Apa perkembangannya? Lagi satu, saya percaya benda tu akan diangkat di antara Presiden Keadilan dan juga Timbalan Perdana Menteri ataupun Presiden UMNO untuk memutuskan, sebab perbincangan di antara BN dan PH telah selesai dan dimutamatkan. Jadi kita ada beberapa seat, sama ada di Negeri Sembilan, di Pulau Pinang, di Negeri Selangor, di Terengganu, perlu dimutamatkan, tapi jumlahnya sangat kecil berbanding dengan jumlah kerusi yang akan ditandingi. Lagi soalan Datuk terakhir? Datuk Sri, sikit pasal penyawartaan hutan simpan Bukit Tarik tu, apa perkembangannya ya? Bukit Tarik? Sebab yang ada kedudukan dalam. Di sana kita sedang tengok balik sebab dia melibatkan penempatan kampung, namanya Kampung Kerandang. Di sana mereka tinggal dah puluh tahun. Jadi kita nak tengok, kalau tempat tu bukan lagi hutan, kita dah ada penggantian yang lebih. Penggantian kita di Buluh Telur, penggantian kita di Broga, penggantian kita di kawasan Ampang Pecah di Kuala Selangor, di Hulu Selangor. Kebanyakan itu melebihi daripada keperluan kawasan yang kita nyahwarta. Jadi pada pandangan negeri elok diteruskan untuk buat proses pendengaran dan sebagainya sebelum kita muktamadkan. InsyaAllah pentadbiran kita yang akan teruskan tadi akan muktamadkan, sebab kita nak jamin juga hak-hak penduduk yang dah puluh tahun tinggal di kawasan itu, tapi mereka tak dapat buat sebab status kawasan itu sebagai hutan simpan. Tetapi lokaliti itu dah tak jadi hutan. Tapi kita akan dengar pandangan semua pihak, proses pendengaran dan sebagainya akan dilaksanakan sebagaimana proses-proses lazim dan tidak ada shortcut untuk perkara itu. Terima kasih diucapkan kepada rakan-rakan. Last one. Ya. Last ada lagi nak tanya? Kalau tak ada, tanya kat Twitter je lah. I'm Jeff from Pocket Times Central Delhi. I'm Jeff from Pocket Times Central Delhi. I got two questions. Yang pertama, in the last 5 years, which policy do you think is the most successful one? And the second one, Datuk Seri Azmin Ali telah dipilih untuk ketuai kempen pilihan raya untuk Perikatan Nasional. Yang ini akan dilihat sebagai satu ancaman ke atau tidak? RS1 ataupun rancangan Selangor pertama adalah bukti kita ada planning, ada rancangan, it's based on data dan juga maklumat yang kita kutip. Menangani krisis yang melanda dengan penuh berhemah dan juga penuh proaktif menyebabkan Selangor kekal sebagai penyumbang ekonomi terbesar. Dan dasar kebajikan kita yang berkembang kepada 46 termasuk menyantuni riders dan juga membantu anak-anak istimewa Selangor dan juga program pendidikan yang komprehensif. Saya rasa itu antara peningkatan kita dalam program-program kepedulian rakyat ataupun program-program Selangor Penyayang. So itu antara 3 perkara yang saya percaya terkandung dalam one of the success story yang boleh kita ketengahkan, selain kalau kita sebut Rumah Selangor, Rumah Idaman, Rumah Harapan, bahawa program kebudayaan kita, infrastruktur, rasau, sejam, bahawa Wabigana ada kebajikan yang saya sebut tadi.
dan lain-lain esko, saya tak nak sebutkan satu-satu. Wabizihan with the PBT, kelahiran One Stop Center untuk semua proses PBT, smart parkings. I think if we list, Azmin akan penat membacanya. So jadi berkenaan dengan Dato' Seri Azmin, itu strategi mereka. Tetapi Alhamdulillah kita berdepan dalam pilihan raya umum yang lepas juga berdepan dengan Azmin dan juga Perikatan Nasional sebagai federal government. Dan saya percaya dengan kekukuhan kita pada pilihan raya lepas, majoriti kursi masih dimenangi oleh Pakatan Harapan. Hanya 6 dimenangi, kita ada 22 kan. So kita menang selebihnya berapa tu? 16 dimenangi oleh bukan lupa 22 16 ya betul. 16 dimenangi oleh Pakatan Harapan. Jadi saya percaya prestasi itu menunjukkan bukti bahawa kubu Pakatan Harapan masih lagi kukuh di Selangor dan kita tak memandang rendah kepada usaha dan juga ikhtiar mereka. Sebab itu daripada masa ke semasa sama ada physical activity sampailah di social media, kita mempertingkatkan usaha penerangan dan penjelasan kita kepada publik. Okey. Terima kasih diucapkan kepada rakan-rakan media dan kepada Yang Amat Datuk Seri.